Okey. Okay, kita nak sambung soalan hari tu. Kuadratik. Kalau boleh hari ni kita nak habiskan lah kuadratik ni bab 1 ni. Okay, nombor 5 soalan nombor 5. Raja di bawah menunjukkan suatu graf fungsi kuadratik yang menyilang paksi X pada titik P dan titik Q. Okay, tentukan koordinat bagi titik P dan Q. Nampak tak P dengan Q duduk dekat mana? Dia duduk dekat belah bawah. Okay, dekat paksi X kamu. Bermaksud itu adalah punca. Maksudnya sebenarnya soalan ni suruh kamu cari punca. Okay, soalan 5 ni suruh cari punca. So, kamu cari punca. Cari punca. Jadikan fx ni sama dengan kosong. Okay, jadikan fx sama dengan kosong. Maksudnya dia akan jadi negatif x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan kosong. Macam ni. Selesaikan ni. Okay, kalau boleh, okay, biasakan, jadikan depan ni biasakan dia positif. Supaya tidak berlaku kekeliruan lagi. Okay, nak tukar dia senang saja. Kamu tukar je. Kalau sini kamu tukar je positif, semua ni kena betulkan simbol. Kerja negatif X tolak 4 sama dengan kosong. Jadi macam ni. Sekarang tekan calculator. Apa nilai X ni kamu dapat? Apa nilai X kamu dapat? 4 dengan negatif 1. Okay, pindah ke sana dia jadi X tolak 4 sama dengan kosong ataupun X tambah 1 sama dengan kosong. So, masukkan je kat dalam ni. Okay, so kita dah siap lah. Ni X4, X1. Soalan minta koordinat. So, koordinat P dengan Q. Tengok, 1, 4, 1 negatif 1. Maksudnya sinilah. Sinilah negatif 1, sinilah 4. Okay, setelah negatif 1, situ 4. Tengok ni, bawah ni. Koordinat kena bagi dalam koordinat lah. Jangan bagi macam tu je. So, letak sini P. Koordinat dia adalah, mesti letak koordinat X dulu. Ini adalah negatif 1. X dia. Y dia kosong. Q ni adalah Q. X dia 4. Y kamu dekat sini memang kosong lah. Dekat atas paksi X tu. So, kita dah siap. Okay, so seterusnya cikgu nak ajar kamu macam mana nak lakar graf. Okay. Dan kita nak lakar graf. So, soalan 6. Lakarkan graf bagi fungsi kuadratik ni. Yang dalam ni yang tak tahu macam nak buat lah. Macam tak apa nak tahu. Macam nak lakar graf. Ada, okay. So, macam mana kita nak lakar graf ni? So, first kali tengok nilai A. Step dia senang je nak lakar graf ni. First kali tengok nilai A kamu. A tu apa benda? A tu yang depan ni. A kamu adalah A. Ni B kamu. Ni C kamu. Okay, bentuk umum ni, kalau cikgu letak macam hari tu, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, A ni adalah yang depan ni lah. So, kalau A kamu ni 1/2 nilai dia positif. Okay, nilai dia adalah positif. Kalau positif, letak sini positif Positif. Positif bermaksud graf kamu ni berbentuk senyum. Okay. Graf berbentuk senyum. Buat macam tu. Itu step pertama. Yang kedua, okay, kamu tengok kamu punya apa ni, punca. Tengok punca. Okay. Katakan pula, apabila fx sama dengan kosong. Untuk cari punca kena pastikan fx sama dengan kosong. Baru kamu boleh cari punca. Ni salin balik. 1/2 x kuasa 2. 1/2 x kuasa 2 tambah 3x tolak 8 sama dengan kosong. Okay. So, ini hilangkan nombor di bawah ni 2 ni. Okay, nak selesaikan ni, hilangkan nombor bawah. Cara dia macam mana? Darabkan semua ni dengan 2. Okay, darabkan semua ni dengan 2. So, 1/2 darab 2. Dia jadi, tekan kalkulator, kamu dapat 1 kat sini. 1/2 darab 2, 1. 3 darab 2 jadi 6x. Negatif 8 darab 2 jadi
negatif 16 sama dengan kosong. Nampak tak? Sekarang ni depan dia tak ada pecahan. Kalau boleh elakkan depan dia ada pecahan. Macam ni. Untuk kita cari punca elakkan ada pecahan. So sekarang baru tekan kat kereta. Apa jawapan kamu dapat ni? Tekan kat kereta, apa nilai X yang kamu dapat? 8 negatif, negatif 8 tu ke 8? Dua dengan negatif 8. 2 dengan negatif 8. Okay, pindah negatif 8 ke sana jadi X tambah 8 sama kosong. Pindah 2 ke sini jadi X tolak 2 sama kosong. Masuk kat dalam ni. Masuk macam tu. Kita dah siap lah. Kita dah cari punca dia. Oh, dia punca dia negatif 8 dengan 2. Boleh ikut Ada soalan nak tanya? Ya. Okay, nombor 3. Kita cari dia punya pintasan Y. Okay, pintasan Y. Apa pintasan Y? Pintasan Y kamu adalah C kamu. Tengok kat atas tadi. Apa nilai C? C kamu adalah negatif 8. Okay, C kamu adalah negatif 8 tak sini. So, pintasan Y kamu adalah negatif 8 lah. Okay, so sekarang kita dah boleh lakar kita punya graf dulu. Lakarkan dulu. Lakarkan dulu graf kita. Kita dah tahu graf kita ni senyum. Kita dah tahu dia senyum Okey, kalau cikgu lukis senyum kat sini. Dia macam ni lah. Dah tahu dia senyum. Okay, macam ni. Boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini, boleh jadi sini, boleh jadi kat mana-mana macam ni. Jadi kita nak tentukan kat mana dia duduk sebenarnya, senyum kita ni. Tengok ni, pintasan Y dekat negatif 8. Bermaksud, graf kita ni memang ada potong negatif 8. Macam ni. Maksudnya dia bukan dekat atas je ni. Kalau kat atas ni, bermaksud kamu punya okay, kalau dekat atas macam tu, kalau cikgu buat atas je ni ini maksudnya pintasan Y kamu dekat sini. Ni. Kamu tak boleh kata sini negatif 8. Negatif 8 dekat belah bawah. Sebab tu kita tahu dia duduk bawah. Sebab tu kita tahu dia duduk di belah bawah. Jadi cikgu lukis lagi sekali. Dia macam, Allah, salah. Okay, macam ni. Dan turun bawah macam ni. Macam ni. Okay, cuma kita sekarang tak tahu adakah dia belah sini ataupun dia belah sini. Sebab dia still sentuh bawah. Negatif 8 nampak tak kat sini negatif 8. Kita tengok pada punca. Punca satu negatif 8, satu lah 2. Okay, satu ni jauh. So dia mesti macam ni. Takkan dia macam ni punya. Takkanlah 2 jauh kat sini, negatif 8 dekat dengan kosong. Tak logik. So dia mesti macam ni punya. Okay, so cikgu buat macam ni. Tarik ni panjang sikit. Labelkan dulu. Sini adalah kamu punya fx. Sini x. So kita dah tahu titik-titik di sini. Sini adalah negatif 8. Sini 2. Baru logik graf kita. Sini tahu tak? Sini pun kita tahu nilai dia adalah negatif 8 juga. Tak sini. Okay, sekarang nampak tak ada titik minimum. Kena cari koordinat titik minimum ni. Baru terlengkap kita punya ni. Okay, cari koordinat titik minimum. Macam mana cari minimum? Okay, ni. Titik minimum. Senang saja nak cari titik minimum. Guna formula. X sama dengan negatif B per 2A. X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B. B kamu apa? Tengok ke atas tadi balik. B kamu apa? B kamu 3, A kamu 1 per 2. Okay, B kamu 3, A kamu adalah 1 per 2. Ni kalau tekan letter 2 darab 1 per 2, jawapan dia 1. Negatif 3 bagi 1, so jawapan dia negatif 3. Maksudnya kamu punya koordinat kita dah tahu dah. Oh, sini rupanya negatif 3. Kalau cikgu ni atas ni, X kamu ni adalah negatif 3. 3 kat sini. So sekarang kamu kena cari Y ni berapa? Masukkan F. Masukkan negatif 3 ni dalam fungsi F kamu. So dia adalah 1 per 2 tadi kan? 1 per 2. X kuasa 2. Apa?
tambah 3x tolak 8. Tambah 3x kamu negatif 3 tolak 8. Tekan kat kalkulator apa nilai dia ni? Pastikan dia letak dalam bracket ni. Negatif 3 ni kuasa 2 letak luar bracket. Dapat apa? Dapat tak negatif 12, negatif 12.5? Okay, so dia ada negatif 12.5 sini. Okay, negatif 12.5 ni titik ni. Dah siap, lengkaplah kita punya tu. Okay, jangan lupa kita kena labelkan kita punya graph. So letak sini fungsi dia y sama dengan fx. Y sama dengan fx pula. Fx sama dengan fx sama dengan 1/2 x kuasa 2 tambah 3x tolak 8. Macam ni. Okay, dah siap. Ada soalan nak tanya tak? Kenaan lakarkan graf. Macam tu je cara dia. Lengkaplah kalau kamu buat macam ni. Kita cuba tengok soalan nombor 7. Kata Raja dia menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. APQR adalah sebuah segitiga 4 tepat dengan bucu Q terletak pada sisi B. Okay. BC. Okay. Ungkapkan luas kawasan Blorek dalam suatu fungsi kuadratik dalam sebutan X. Kawasan Blorek ni diminta. Kita buat soalan nombor 7. So soalan ni sebenarnya dia suruh buat apa? Dia suruh mana kawasan Blorek ni, kawasan Blorek Cikgu lorekkan sikit. Sebab dia kabur. Kawasan Blorek. Okay, so dia kata ungkapkan, ni soalan dia, ungkapkan luas kawasan Blorek dalam satu fungsi kuadratik dalam sebutan X. Maksudnya dia nak fx kamu ni sama dengan luas kawasan Blorek. Kan macam mana kita nak cari luas kawasan Blorek ni? Nak cari luas kawasan Blorek, mestilah cari luas paling besar ni. Maksudnya segitiga yang paling besar ni tolak dengan luas biru ni. Maka yang akan tinggal adalah luas warna oranye. Maksudnya kita kena buang warna biru ni, baru yang tinggal tu adalah luas oranye. Boleh faham tak ni? So first kita cari luas ABC. Ada soalan tanya So luas ABC adalah 1/2. Okay, 1/2 ni segitiga darab panjang darab lebar. Okay, darab 14 darab 8. Apa jawapan dia? (56). Okay, kita dapat 56 cm kuasa 2. Tu luas ABC. Sekarang cari luas APQR. Okay, luas APQR. Nampak tak tu? Y dengan X. Okay. Ni adalah segi 4. Segi 4 formula dia panjang darab lebar. Maksudnya X darab Y. Okay, so dia adalah X darab Y. So. Okay, X darab Y ni apa benda? XY lah.
Okay, SY. Tapi dia nak dalam sebutan X kan, dia tak nak langsung ada tu. Cuba baca ni, ada tak apa-apa clue kat atas ni tu. APQR adalah sebuah segitiga dengan bucukir letak pada sini. Dia tak beritahu apa-apa pun. Cuba kita fikir. Sini Y. Hmm. 8. Ya. Ni dah kita tahu 56. Ni Y darab X. Kita nak ambil ni. Kalau cikgu tanya panjang sini ke sini, kita boleh cari 14 tolakkan dengan Y. 14 tolak Y. Kita akan dapat panjang E ke B. Panjang ni X lah. Sama juga kalau nak cari panjang sini ke sini, dia ada dalam sebutan tu. Okay, kita kena guna teorem. Okay. Okay, cuba cikgu buat macam ni. Ni 14 tolak Y kan? Sebabkan kita punya ni, XY, kita tak nak ada Y kat sini. Okay, dia dah tak jadi ni lah. Dah tak ada macam yang kita nak. So, tak boleh. So, ni X 14 tolak Y. Sekejap. Sekarang ni ini Y, kita boleh tak cari CR? Boleh. CR ni kalau kamu nak cari panjang dia, ambil 8. Tolaklah dengan panjang X. Ni ke sini X. Nak cari C ke R, dia adalah 8 tolak X. Boleh faham tak ni? Kat ni. Boleh ikut tak ni? Panjang ni. Okay, sekarang ni cikgu nak cari panjang C ke B. Kamu boleh dengar kan suara teacher? Dengar. Okay, kita nak cari panjang C ke B. Nak guna apa? Guna teorem Pythagoras. Okay, nampak tak dia bagi sini 8, sini 14? Bolehlah kita cari ni, C ke B ni. C ke B ni adalah kawasan C. Okay, kalau kamu guna segitiga sini, cikgu lukis segitiga buat keluar. Dia macam ni. Okay, so ini yang bertentangan dengan sudut 90, kita panggil dia sebagai C. A dengan B ni boleh letak mana-mana je. So, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni adalah teorem Pythagoras. Ini adalah teorem Pythagoras. Jadinya, disebabkan dekat sini ada X, Y, cikgu kalau boleh cikgu nak hilangkan Y. Maksudnya kita mesti kena buat something. Jadi, yang kita boleh buat dekat sini adalah kita boleh guna teorem Pythagoras untuk cari panjang C ke B dulu. Okay, cari panjang C ke B. Inilah CB kamu. Ni CB. Ni A. A tadi adalah berapa cm? 8. 14. Kita tulis 8. Sini 14. So, formula dia guna formula C kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Tekan kat berita. 8 kuasa 2 tolak 4 tambah 14 kuasa 2. Okay, kita akan dapat 260 untuklah C. Pindahkan kuasa 2 di belah sana. Jadi punca kuasa. Punca kuasa kan jawapan tu. Kamu akan dapat 16 point something kan. Kalau boleh kita biar je. Biar je C kita ni punca kuasa ni. Okay, C adalah punca kuasa 260. Okay, sekejap. Kat sini, so C ke B ni dia adalah punca, tak nampak. Punca kuasa 260. Ini kan Y, sini X. Okay, boleh tak kita cari C ke Q? Boleh? Kamu boleh cari C ke Q ni.
Okay, guna teorem juga, guna segitiga kecil. Okay, misalnya nak cari C ke Q, 8 tolak X ni Y kan? So, kita macam nak cari C ke Q ni? Inilah C kamu. Ini teorem. Maksudnya ni kuasa 2 tambah Y kuasa 2, kamu akan dapat CQ kuasa 2. Faham bagi tahu Senyap je, cikgu tak tahu kamu ni faham ke tak faham. Cikgu letak sini CQ CQ. Itu lah CQ, cikgu letak sini. CQ kamu tadi, ni adalah sudut 90, so sini C. Okay, so ini adalah tadi 8 tolak X. Ini berapa tadi? Bawah Y Y ni. Ni cikgu tengah buat benda ni atas ni. Y. Okay, kita guna teorem lagi sekali. Okay, guna teorem untuk cari C ni. So, ni soalan kebat ni lah. Okay, formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so C yang kita nak cari. Kita nak cari ni. Ini apa? C kuasa 2, A kamu adalah 8 tolak X. A kuasa 2 tambah B kuasa 2, iaitu Y kuasa 2. Okay. So, ini kita dapatlah C kuasa 2 ni adalah 8 tolak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Boleh je nak buat pindah kunci kuasa ni ke sana. Okay, bawa pindah kuasa 2 ke sana, dia jadi punca kuasa. Okay, so kita dah dapat dah atas ni itu. So C kita ni adalah punca kuasa tu. Biar dulu. Q ke B pula kita nak cari. Okay, cari Q ke B. Segitiga lagi sekali. Letak sini Q. Letak sini B. Sudut 90, so sini adalah kamu punya C. So, yang dekat bawah ni adalah 14 tolak Y, yang tegak ni adalah X. 14 tolak Y, sini adalah X. Okay, guna teorem lagi sekali. So, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sebab kita nak cari ni apa benda. Okay, so kat sini, dia akan jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 kamu apa? Inilah. Boleh pilih A dan mana sama je. X kuasa 2 tambah 14 tolak Y kuasa 2. Okay, bawa pindah sana dia jadi punca kuasa. Okay. Okay. Kaitan ni. Kalau kita ambil yang ni, ini tambah ini. Ini adalah panjang CQ, ni adalah panjang QB.
So, cikgu nak buat apa tau? Cikgu nak buat yang ni tambah kawasan ni mestilah sama dengan 260 kunci kuasa dia. So, akan jadi macam ni. 8 tolak X kuasa 2. Yang pertama tu. C ke Q ni dia punya tu adalah 8 tolak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jarak C ke Q tambah dengan jarak Q ke B iaitu X kuasa 2 tambah 14. 14 tolak Y kuasa 2. Sama dengan, ini kalau tambah ni, dia mesti kena sama dengan punca kuasa 260. Jawapan ni mesti kena sama. Ni kita tak boleh nak pecah sebab ni semua duduk dekat dalam satu ni, punca kuasa ni. Y kuasa 2 tambah 8 tolak X kuasa 2 sama dengan CQ. Ada tak yang try? Dah try buat soalan ni? Ada tak yang dah try buat soalan 7 ni? Kita ke IV dulu, cikgu check balik. Biasanya kalau soalan dia akan bagi tahu, mungkin dia akan bagi tahu macam dia tertinggal something. Tak apa, cikgu kat IV nanti cikgu check balik soalan ni. Okey, nombor 8. Sebuah tangki air berbentuk kuboid mempunyai panjang 3x meter dan lebar ni. Apabila tangki itu diisi dengan 252 air, tinggi paras air dalam tangki itu ni. Cari nilai X. Kita buat nombor 8 ni. Okey, kuboid. So kita lakar dulu kuboid. Kuboid. Okay, so dia kata panjang dia 3x. Panjang dia adalah 3x. Okay, lebar dia adalah x tambah 2. Ni tepi ni. Lebar. Ni panjang. Bila tangki itu diisi dengan 252 meter air. Tinggi paras air dalam tangki itu ialah 3.5. Cuba letak sini. Okey, contohlah kita letak air. So dia jadi macam ni. Okay, so air ni isi padu dia adalah 252. Ni isi padu air.
Okay, pada meter Okay, dia kata tinggi paras air tu akan jadi adalah 3.5. Tinggi paras air kat sini ialah 3.5. Okay, so soalan suruh cari nilai X kat bawah ni. So apa so maksudnya kita sekarang ni kubot kita ni umpama dah kena potong lah. Okay, kubot ni dah kena potong. So sebenarnya isi padu kubot ni kalau cikgu padam kawasan atas ni, tak penting pun sebenarnya kawasan atas ni, boleh padam je. Ada jadi macam ni. Jadi kubot macam ni sebenarnya. Okay, so isi padu kubot ni kita dah tahu 252, kita dah tahu tinggi dia 3.5. Gunalah formula isi padu kubot. So isi padu kubot isi padu kubot adalah panjang darab lebar darab tinggi. So apa dia punya panjang? 3x. Apa dia punya lebar? Lebar dia x tambah 2 letak sini. Apa dia punya tinggi? Tinggi dia adalah 3.5. Boleh ikut tak ni? Tak dengar suara kamu ni. Mana? Ada ke tak ada dalam kelas? Okay. Terima kasih respon. Boleh ikut tak ni setakat ni? Okay. So isi padu kubot tadi 252 cikgu letak depan ni. Okay, 252 sama dengan, ni kembangkan. 3x darab x adalah 3x kuasa 2. 3x darab 2 jadi 6x. Ini ada 3.5. Kembangkan lagi sekali. Okay, kembangkan lagi sekali. Dia jadi 3x kuasa 2 darab 3.5. Jadi berapa tu? 3.5 darab 3. Okay, 10.5. Tambah 6 darab 3.5. 21x. Okay, so pindahkan semua ni pergi sebelah sana. Pergi sebelah sana. So jadi 10.5 tambah 21x. Lupa dah tak x kuasa 2. 10.5 x kuasa 2 tambah 21x tolak 252 sama dengan kosong. Ini. 10.5 ni sebenarnya nilai apa ni? Nilai pecahan ni berapa? Cuba tekan 10.5. Tekan shift, tekan ABC, jawapan akan bagi 21/2 sebenarnya. Ingat kita kalau boleh tak nak ada macam ni. Tak nak ada pecahan. So kamu darabkan semua ini, dengan 2. Darab 2. 21/2 darab 2 tekan kat kita dapat 21x kuasa 2. 21 darab 2 jadi 42. 252 darab 2 kita dapat 504. Okay. Semua ni ada dalam sifir 3. Okay, semua ni ada dalam sifir 3. Kamu boleh check lah. Sifir 2 memang tak ada. Kita boleh check bahagikan dengan 3 memang ada. Okay, sebenarnya cara yang paling senang, cara yang paling cepat untuk tahu dia ada ke tak ada dalam sifir 3, cuba kamu tambahkan digit ni. Tambahkan digit ni. Tambahkan 3 digit. 2 tambah 1, 3. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 0 tambah 4 jadi 9. Nombor ni ada tak dalam sifir 3? Ada. Bila ada, maksudnya semua nombor ni boleh dibahagi dengan 3. Faham tak? Jadi, kita bawa keluar 3. 21 bahagi 3. Jadi 7. X kuasa 2 tambah 42 bahagi 3. Kamu akan dapat 14X. Tolak 504 bahagi 3. Kamu akan dapat 168. Sama dengan 0. Ada soalan nak tanya? Okay, so kita boleh hilangkan 3 ni. Cuba kita check. Boleh tak bahagi dengan 7? Misalnya 3 ni boleh saja kita hilangkan macam tu je. Kita nak check boleh bagi dengan 7 tak? Boleh. Kita boleh bagi 7. 7 memang ada sifir 7. 14 sifir 7. Check 1 dan 8 ni sifir 7 ke tak? Ada.
Okay, boleh bahagilah. So, bawa keluar 7, sedangkan jadi X kuasa 2 tambah 2X tolak 24/0. Bahagi dengan 7 Sebenarnya kita buat keluar 7 sini. 7 kalau pergi sana dia jadi kosong bahagi 7. So, maksudnya 7 akan hilang juga lah. Lalu jadi kosong juga. So, itu kita boleh main hilangkan dia macam tu. Cikgu dah explain kan kelas yang lepas. Hilangkan dia. So, kita dah mudah kau macam ni. Sekarang baru boleh tekan kat calculator. Okay, tekanlah calculator kamu. Apa nilai X yang kamu dapat. Enam dengan negatif 4 kan? So, cikgu buat pindah ni ke sana jadi X tolak 6 sama dengan kosong. X tambah 4 sama dengan kosong. So, ni letak dekat dalam bracket. X tolak 6. X tambah 4 sama dengan kosong. Okay, so jumpa ni. Dah siap dah. Kejap. Okay, lupa. X kita ni tak boleh negatif. Jadi, kita mesti kena buat conclusion. Jangan tandingkan ni. Okay, maka X kita sama dengan 6. 6 apa dia? Ada soalan nak tanya? Dia kata Raja dia menunjukkan sebuah kolam renang yang berbentuk segi empat tepat dengan lantai di sekeliling ditutup dengan jubin. Jika luas kawasan kolam renang itu ialah 1296, hitung luas kawasan jubin jika X adalah nombor bulat. Okay. Raja di bawah menunjukkan sebuah kolam ni Jadi dia betul luas untuk sebuah tempat dengan lantai dikelilingi ditutup dengan jubin. Ni jubin nampak ni. Luas kolam renang itu ialah ni. Kolam renang tu ni Cik kepala biru. So yang ni adalah jubin tu. Luas kolam renang ni ialah 1296. Hitung luas kawasan jubin jika X adalah nombor bulat. Hitung luas kawasan jubin jika X ni adalah nombor bulat. So kena cari X ni apa? Okay, kena cari X tu apa? Dia dah bagi luas. Okay, luas ni. Luas tu adalah panjang darab lebar. Sebab dia betul-betul segi 4. Kamu kena cari dulu berapa panjang dia dengan berapa lebar dia. Okay, kita kena tahu berapa panjang sini sampai sini. Siapa tahu panjang ni sampai sini berapa? Panjang sini sampai sini berapa? Cara dia 20x. 20x ni maksudnya ni sampai hujung. Buang kawasan ni dengan buang kawasan belah sini. Maka yang tinggal adalah kawasan tengah ni. So 20x tolak kawasan sini. Ni adalah 2m. Okay, nak cari yang ni. Kawasan ni ialah 20x tolak 2m tolak 2m. Tolak 2m tolak 2m. Itulah dia punya panjang. Dia akan jadi 20x. 2m ni 2 meter. Tak payah tulislah unit kalau boleh. Untuk elakkan sebarang keliruan. Letak tolak 2 je. So 20x tolak 4 lah jadi kat situ. Ni adalah panjang kolam renang. Okay, nak cari lebar dia pula. Lebar tu kat mana? Lebar tu yang ni. Okay, lebar dia ni. Cari lebar ni. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita dah tahu sini sampai ke bawah ni berapa? Iaitu 40. Ambil 40, tolak dengan buang kawasan ni, buang kawasan tepi ni.
Maka yang tinggal adalah kawasan yang kita nak. So dalam 40 tolak X, tolak X. Itu lebar ini. 40 tolak X, tolak X. Dia jadi 40 tolak -1, -1 dia jadi -2X. Itu lebar dia. Maksudnya, ni lebar dia. Sekejap lebar. Lebar kolam renang 40 tolak 2X. Kita dah tahu dah dia punya luas kan. Formula luas adalah panjang dan lebar. Maksudnya 40 tolak 2X. Darab ni, jawapan dia adalah plus ni. Luas dia tadi berapa? 1296. Okay, maksudnya 1, 2, sorry cikgu letak panjang nak lebar lah. Panjang dia tadi berapa? Panjang dia ialah ni 20X tolak 4. Tak sini 20X tolak 4. Panjang darab lebar. Lebar dia ialah 40 tolak 2X. 40 tolak 2X. Selesai ni luas dia kamu akan dapat 1296. Okay, ni adalah luas kolam renang. Inilah panjang kolam renang. Ni lebar kolam renang. Formula nak cari luas kan panjang dan lebar. Dan kamu pun dah tahu dah lebar luas kolam renang ni berapa meter. Ni kena buat apa? Kena kembangkan. Okay, kembangkan ni. 20X darab 40. Kamu akan dapat 800X. 20X darab 2 jadi negatif 40X. Ni jadi negatif 160. Ni jadi positif 8X. Sama dengan 1296. Kalau boleh bawa je pindah di sana. Sudah jadi negatif lah. Positif jadi negatif. Cikgu terus bawa pindah serentak. Tolak dia jadi. Ini sama dengan kosong. Macam ni. Okay. Bawah. So 800 tolak 40 tambah 8. Tekan kalkulator. Tolak 40 tambah 8, 768. X. Okay, negatif 160. Cikgu ada tertinggal something tu. Ni kuasa 2 betul ni. 20X darab 2X dalam 40X kuasa 2. Maksudnya 800X tolak tambah 8 je lah. Cikgu letak negatif 40X kuasa ni kat depan. 800X tambah 8 jadi 808X. Negatif 160. Negatif 160 tolak 1296. Dapat negatif 1456 sama dengan 0. Okay, cuba tengok ni. Ni ada 40, ada 808, ada 1456. Cuba kita try bahagikan dia dengan 4. Boleh kita boleh bahagi dengan 4 dan cuba bagi 4. Kalau boleh hilangkan negatif ni dulu, dia akan jadi semua tukar simbol. Okay, positif jadi negatif, negatif jadi positif, negatif jadi positif. Semua akan bertukar simbol. Okay. Ni kita bahagi dengan 4 semua ni. Dia jadi 10X kuasa 2 tolak 202X tambah bagi 4 dapat 364. Boleh bahagi lagi ni. Boleh bahagikan dengan 2. 10X kuasa 2 bahagi 2 dapat 5X kuasa 2. 202 dapat 101X. Tambah 364 bahagi 2 dapat 182. Sama dengan kosong. Ni dah tak boleh mudah lah. Okay, terus ditekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator dapat apa nilai X? Dia mesti akan dapat nombor bulat sebab jawapannya dia kata nombor tu bulat. Kamu dapat 1, kamu dapat X. X sama dengan 91/5. 1 kamu akan dapat X sama dengan 2.
Pindah ni ke sana jadi X, tolak 2 sama dengan kosong. Pindah 5 ke sana jadi 5X. Pindah 91 ke sini jadi tolak 91 sama dengan kosong. So ini cikgu letak dalam bracket. Untuk menunjukkan yang kita ni faktorkan. Dia dah bagi tahu nilai X ke atas ni ialah nombor bulat. Nilai X tu adalah nombor bulat. So maksudnya X kita 2. Dia suruh hitung luas kawasan jubin. Kawasan jubin tu yang mana? Kawasan jubin tu yang ni. Cikgu paste. Tu kawasan ni. Kabut buat paste on. Jubin tu kawasan dia ni. Luar ni lah. Dia suruh cari luas ni berapa. So cara paling senang. Ambil luas yang besar ni, segi 4 besar ni, tolak dengan luas kolam. Kamu akan dapat luas besar ni. So kita boleh cari tak panjang ni sampai sini berapa? Boleh. 20 darab X. X kita tadi adalah 2. Ni. Kat sini nombor bulat so kita kena pilih X2. Jangan pilih yang ni. So X kita 2, saya letak sini 20 darab 2. Sama dengan 40 meter. Ni memang dah 40. Cari luas. Sekejap kita nak cari luas jubin kan. Luas jubin sama dengan luas keseluruhan. Luas keseluruhan adalah 40. Ni lah. Ni sampai sini 40. 40 darab 40. Panjang darab lebar. 40 darab 40. Kita tolakkan dengan luas kolam renang dalam ni. Kita dah tahu dah luas kolam renang, tak payah nak cari lagi sekali. 1296. 1296 luas tu. Tolak dengan tu. Kamu akan dapat luas jubin 40. Tolakkan dengan 1296. Kamu akan dapat 304 meter kuasa 2. Jangan lupa letak unit Dah siap. Ada tak yang nak bertanya soalan? Boleh ikut ke ni? Susah ke? Boleh. Alhamdulillah. Kita buat soalan ni. Belajar menunjukkan keratan rentas sebuah terowong berbentuk parabola. Diberi bahawa bentuk parabola itu diwakili oleh fungsi hx sama dengan ni. Dengan keadaan h ialah tinggi terowong dari permukaan jalan dan x ialah jarak ufuk dari titik A ke titik B. Nilai h dan nilai x. Cuba try soalan 12. Okey, buat. Apa yang dia bentuk? So dia bagi tahu fungsi parabola ni. Ni fungsi dia adalah hx sama dengan negatif 1 per 20 x kuasa 2 tambah 3x. Itu parabola ni fungsi. Dengan keadaan h tu adalah tinggi. H ini adalah tinggi terowong. Dan dari permukaan jalan, x tu adalah jarak ufuk dari titik A sampailah ke titik B. Soalan minta cari h dengan x tu apa? Try buat so first kali untuk kamu jawab soalan ni, kamu kena tahu ni kamu punya ni kan, kamu kena tahu berapa kamu punya titik maksimum ni. Kena tahu berapa titik maksimum kamu. Baru kamu boleh tahu koordinat ni berapa. Kalau cikgu letak kat sini kan. Itulah ni. Kan, buat C. Itulah dia macam ni keadaan ni. Jadi kamu nak tahu koordinat, nak tahu H, kamu kena tahu berapa di sini. Itu idea dia. Kena tahu berapa kat titik ni. So kita boleh cari.
Okay, kita boleh cari. So, kita kena guna formula yang ni. X sama dengan negatif B per 2A. Okay, X sama dengan negatif B per 2A. So, X, negatif B kamu apa? Negatif B ni. 3 ni B, A kamu adalah negatif 120. So, tak sini negatif B adalah 3 per 2, A kamu adalah negatif 120. Tekan kat kereta, tekan bawah ni dulu 2 darab negatif 1 per 20. And then kamu dapat negatif 1 per 10 kan. And then tekan tu negatif, hati-hati negatif 3 bahagi dengan answer. Kamu dapat 30. So S kamu 30. Okay, bermaksud kat sini, cikgu dah tahu dah koordinat di sini berapa. Sini 30, tengah-tengah. Okay, 30. Okay, dah tahu tak sini berapa? Boleh tahu. Okay, masukkanlah nilai F ni. Nilai X sama dengan 30 ni. So, letak sini F. F lah. H. Urus tu H. H, 30. Okay, so ni negatif 1 per 20 darab 30 kuasa 2 tambah 3, 30. Tekan kat kereta. Kamu akan dapat 45 kat sini. Bermaksud sini 45 ni. Kalau sini 45, kalau sini 45, H kamu berapa? H kamu pun 45 lah. Sama lah dengan tegak daripada bawah ni ke atas. H tu daripada bawah pergi ke atas. Okay, so dia pun 45 maksudnya. So, cikgu letak sini, H kita 45. Boleh tak cari X? Boleh. Okay, boleh cari X. Okay. So, kita dah tahu dah, hujung ke hujung ni adalah 30. Okay, hujung sini ke sini adalah 30. Maksudnya sini ke sini pun adalah 30. Sama besar. Ini tengah-tengah ni turun. Okay, sini ke sini 30, sini ke sini pun 30. Maksudnya nak cari X sama dengan ni X bawah ni, panjang hujung ke hujung ni. Panjang hujung ke hujung ni adalah 30 tambah 30. Ada soalan tak nak tanya? So, kita dah siap. Tu je. Sebenarnya soalan saya cari nilai maksimum minimum. Okay, kena cari yang ni, titik ni. Kena cari titik maksimum. Tu sebenarnya soalan minta. Lepas titik maksimum, automatik kamu akan tahu H dengan X ni. Buat soalan nombor 13. Okey ni. Pada hari keusahanan di SMK Jaya, pengurusi Kesatuan Matematik telah bercadang untuk menjual kek keju. Pada peringkat awal, mereka ingin menjual 56 keping kek keju dengan harga RM2 sekeping. Jika mereka menaikkan harga sebanyak 25 sen setiap keping, jumlah bilangan kek keju yang dijual akan berkurang 2 keping bagi setiap kali dikenaikkan harga. Berapakah keping keju dan harga bagi setiap sekeping kek yang perlu dijual oleh persatuan itu supaya jumlah pendapatannya ialah 162. Banyak sangat maklumat dalam ni, kita kena buat keluar ni. Sekali. Dia bercadang untuk jual kek. Mereka ni nak jual 56 keping kek keju. Harga dia RM2 sekeping. So ada 56 keping. Dia nak jual RM2 per keping. Itu yang pertama. Jika mereka naikkan harga sebanyak 25 sen setiap keping. Jika diorang naikkan harga, maksudnya dia akan jadi RM2 tambah RM0.25 lah untuk satu keping. 25 sen ni maksudnya adalah 0.25.
Kalau dia naikkan jadi RM RM2.25. Dia cakap kat situ, jika mereka naikkan harga, jumlah bilangan kek keju yang dijual akan berkurang 2 keping bagi setiap kali kenaikan harga itu. Dia akan berkurang sebanyak 2 keping. Berapakah keping kek keju dan harga bagi sekeping kek yang perlu dijual oleh pesanan supaya jumlah pendapatan jadi 160? Bilangan kek keju yang dijual akan kurang 2 keping bagi setiap kali kenaikan harga. Maksudnya bagi setiap keping tu akan berkurang 2. Tolak 2 lah macam ni. Dia akan berkurang 2 keping bagi setiap kali dia jual. Setiap mana tadi? Keping tu akan kurang setiap kali dia naik harga akan kurang 2 keping dia kata dia jual. Lepas tu kita tak pilih. Tak ada. Okay, lepas tu dia kata berapakah keping kek keju dan harga bagi keping kek yang perlu dijual? Berapakah keping keju? Berapa keping keju yang dia perlu? Kita tak tahu. Kita pun tak tahu berapa kali dinaikkan harga, betul tak? Okay, jadi kita tak tahu berapa kali dinaikkan harga. Lepas soalan tanya berapa keping kek keju. So kek keju ni berapa keping yang dia jual dan harga berapakah keping kek keju dan harga bagi keping kek yang dijual oleh persatuan itu supaya jumlah pendapatan jadi 160. Berapa kek dan berapa harga dia? Supaya pendapatan dia 160. Sekejap. Kita nak 160. Kalau dia ada 56 keping, bahagilah. Kalau kamu nak tahu, kalau dia ada jual RM2 sekeping, 160 bahagi 2, kamu akan dapat petak RM. Sebab ni kita cari bilangan, berapa bilangan kek yang dia boleh beli. Kalau dia jual RM2 satu keping, dia nak RM160, kalau dia jual RM2 sekeping, bagi 2. Maksudnya kalau dia jual 80 keping, dia akan dapat 160. Dia boleh, sekejap. Saya tulis sini. So, ini adalah bilangan kek. Bilangan kek. Okay. Dia boleh jual 80 keping kalau dia kekalkan harga dia, harga RM RM2 ni. Maka dia akan dapat target lah pendapatan dia. Kalau dia naikkan harga, okay, kalau dia naikkan harga, dia akan jadi RM2.25 kan? Jadi kita buat apa? Ambil 160. Tapi dia ada bagi tu satu lagi syarat. Setiap kali akan kurang 2 keping. 160 bagi 2.25.
kurang dalam 71 kek dia kena jual. Setiap kali dia jual RM2.25, dia akan kurang. Keju akan dijual, jumlah bilang kek keju yang dijual akan berkurang 2 keping. Setiap kali kenaikan harga. Kalau RM2.80 keping. Jadi kita tak tahu sebenarnya berapa keping yang nak kena jual. Okay, kita anggap dia sebagai X dulu. Bayangkan bilangan kepingkatnya adalah X. Kalau situ X, maksudnya kalau dia jual ini, bilangan kek biasa, ialah RM2, darabkan dengan bilangan kek X ni lah. 2 darab X tambahkan dengan 2.25 darabkan dengan nak kaitkan sini X. Kalau cikgu letak sini dijual X, sini mestilah dijual 56 tolak X. Kita kat AV dulu buat 13. Nanti cikgu tengok macam nak buat. 13 tu nanti cikgu akan record, cikgu akan send kat kamu macam mana nak buat ni. Tak nampak dalam kira ni. Okay, so masuk soalan 13 dan satu lagi soalan tu cikgu akan send balik lah. Cikgu akan post nanti kat dalam grup Cikgu rasa itu saja kot untuk kelas hari ni. Next class kita akan masuk new topic. Ada soalan nak tanya sebelum kita stop?